Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang hasil kajian kami menganalisis kepelbagaian budaya masyarakat Kada dan Dusun dalam mewujudkan perpaduan dan keharmonian. Objektif kajian kami ialah kajian ini dapat menambahkan pengetahuan kami tentang masyarakat yang berada di tempat tinggal Brandy dari Silon Famous di Penampang, serta yang mana dapat memupuk perasaan bangga terhadap tanah air kita. Kajian ini juga dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya masyarakat berbagai kaum di negara kita, kerana ianya dapat menyadarkan kita untuk menjaga dan mempertahankan bangsa serta memupuk semangat kekitaan di kalangan masyarakat Sabah. Kaedah kajian, kami juga merujuk dokumen dari orang sumber Kada dan Dusun Cultural Association GDC untuk memastikan kesahihan fakta yang kami kaji. Dengan ini, penulisan kajian kami tidak diragui akan kebenarannya. Selain itu, kaedah yang kami jalankan dalam proses menyiapkan kerja khusus ini antaranya adalah dengan menggunakan kaedah lisan, yaitu melalui temu bual dengan orang sumber yang tinggal di kawasan tempat kajian tersebut, seperti mana pengumpulan maklumat yang kami dapat daripada internet, YouTube dan temu bual secara atas talian. Pengenalan bagi tempat kajian kami ialah tempat yang kami kaji adalah Kada dan Dusun Cultural Association Sabah KDCA Penampang, yang merupakan sebuah etnik pribumi yang menetap di pantai barat Sabah dan kawasan pendalaman. Kaum Kada dan Dusun sebenarnya dibentuk oleh dua kaum utama Sabah, yaitu Kadazan dan Dusun. Namun disebabkan persamaan bahasa, budaya dan situasi politik kaum Kada dan Dusun dengan kaum Dusun, satu istilah baru telah terbentuk untuk menyatukan kedua-dua kaum ini, yaitu Kada dan Dusun. Kada dan Dusun membentuk etnik terbesar di Sabah. Terdapat pelbagai suku kaum di dalam kaum Kada dan Dusun, antaranya ialah Bisaya, Bongi, Bundu, Tumpas, Gana, Garo, Idaan, Kadayaan, Imarang dan Kuijau. Oleh hal demikian, kaum Kada dan Dusun merupakan suku kaum yang kaya dengan pelbagai budaya dan adat istiadat yang merupakan warisan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka, yang melambangkan keindahan adat dan budaya mereka sebagai kaum yang terbesar di Sabah. Selain itu, kaum Kada dan Dusun ini memiliki banyak budaya yang boleh diwarisi, antaranya dari segi asal-usul, legenda dan perkembangan suku kaum Kada dan Dusun, bahasa, pakaian tradisional, musik berunsurkan tradisional, corak kehidupan masyarakat, tarian tradisional, dan kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya Kada dan Dusun ini ialah perayaan Pesta Keamatan yang sering diadakan pada setiap tahun. Latar belakang bagi tempat kajian kami ialah Kada dan Dusun Cultural Association Sabah Penampang adalah tempat yang telah dibentuk oleh dua kaum Sabah, yaitu Kadazan dan Dusun. Persatuan Budaya Kada dan Dusun Sabah KDCA adalah persatuan bukan politik 40 komuniti etnik pribumi Sabah yang pertama kali didaftarkan di bawah Akta Penubuhan Malaysia 1966 pada 29 April 1966 oleh Timbalan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, yaitu Encik JP Rutherford. Pada sejak awal tahun 50-an,
Kadazan Dusun Cultural Association telah memfokuskan banyak usaha dalam pemeliharaan, pengembangan, penggayaan dan promosi budaya pelbagai etnik Kadazan Dusun. Sejak tahun 2019, populasi penduduk adalah dalam anggaran 126.078 orang. Daripada jumlah tersebut, kumpulan etnik Kadazan Dusun membentuk majoriti yang terdiri daripada orang Cina, orang Bajau, orang Melayu, dan Bumi Putra. Pemilihan tempat yang kami kaji yaitu Kadazan Dusun Cultural Association KDCA kerana tradisinya dan pembangunan boleh menarik perhatian pelancong dari negara luar. Pada tahun 1960 melalui KCA iaitu Kadazan Dusun Cultural Kadazan Cultural Association kini telah diubah kepada KDCA yang mana Kadazan Dusun Cultural Association. Ketua Menteri Sabah yang pertama Tuan Fuad Stephen atau Donald Stephen telah memperbetulkan istilah ini dengan menggantikan dusun kepada Kadazan. Setelah pembentukan Malaysia pada tahun 1963, semua kaum Kadazan dan dusun direkodkan sebagai Kadazan dalam semua urusan dokumen rasmi kerajaan, dan ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan kaum dusun yang mahukan autonomi ke atas istilah kaum dusun. Pada tahun 1989 melalui KCA, Parti Bersatu Sabah PBS mencadangkan istilah nama baharu iaitu Kadazan Dusun bagi mewakili dusun dan Kadazan. Istilah gabungan Kadazan Dusun ini telah terbulat suara mempersetujui dan diluluskan sebagai resolusi semasa persidangan delegasi Persatuan Kebudayaan Kadazan yang kelima. Kegiatan sosioekonomi masyarakat berdasarkan pemerhatian masyarakat di daerah penampang. Kegiatan sosioekonomi masyarakat Kadazan Dusun yang tertumpu di pantai barat seperti Kudat, Tempasuk, Tuaran, Penampang, Papar dan Lembah Bukit Giranau, Tambunan dan Keningau hidup sebagai petani tradisi. Mereka mengamalkan pertanian Sweden dengan menanam padi, sawah dan huma, ubi kayu dan tembakau sambil menternak haiwan, menangkap ikan sungai, memburu dan memungut tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan liar. Selain itu, di daerah penampang dahulunya menggunakan peralatan yang digunakan untuk pertanian adalah ragus, basung, dongol, gagamas, kakali, guyudan, kisaran, tosung dan rilebu. Di samping itu, peralatan yang digunakan untuk penternakan seperti lukung dan gading. Seterusnya, peralatan yang digunakan untuk memburu ialah sopuk, tuil, gabah, sunggul, balati, pawil, tundus, ramuk dan sebagainya. Tujuan masyarakat Kadazan Dusun terdahulunya melakukan pekerjaan tersebut untuk menyara kehidupan keluarga mereka dan mendapat pendapatan untuk membeli keperluan untuk meneruskan kehidupan. Walau bagaimanapun, peralatan-peralatan tersebut sudah jarang digunakan oleh masyarakat Kadazan Dusun pada masa kini atas kemajuan peralatan yang semakin maju. Tetapi peralatan tersebut masih dikenang dalam ingatan mereka kerana peralatan tersebut merupakan salah satu kelahiran peralatan dari nenek moyang mereka yang